Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bahiyatun Nabiha binti Anwar Yazid. Nombor matrik saya 069335. Hari ini saya akan membentangkan tentang didikan yang membawa kebaikan dan kebenaran sejak daripada didikan oleh keluarga sehingga sebelum memasuki universiti. Bagi saya, melalui didikan agama dan akhlak yang mulia, ibu bapa boleh menjadi contoh dan teladan paling utama kerana didikan pertama anak-anak bermula daripada rumah. Ibu bapa juga boleh menerapkan ajaran dan amalan gaya hidup seorang Muslim bermula dari rumah. Dengan ini akan menarik anak-anak untuk mengikuti, begitulah sebaliknya. Didikan ini akan membentuk anak-anak menjadi insan yang soleh dan soleha. Selain itu, dapat membezakan antara perkara yang benar dan salah. Seterusnya ialah didikan dengan mendedahkan gambaran dunia luar kepada anak-anak. Hal ini akan menjadikan anak-anak lebih peka dan mempunyai common sense yang lebih tinggi ketika berhadapan dengan dunia luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila. Nombor matrik saya 070103. Okey, saya akan membentangkan soalan nombor 2. Terdapat berbagai istilah yang digunakan oleh ulama dalam pelbagai ilmu. Jika dilihat secara terperinci, maka ilmu dapat dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu ilmu nakli. Manakala ilmu nakli ni ada dua nama kecil dia, ilmu fardu ain dan ilmu wahyu. Manakala nilai akli, ilmu fardu kifayah dan ilmu peroleh akal. Menurut Hikrah, dalam pelbahagian ilmu adalah ilmu yang diturunkan oleh Allah melalui para nabi dan rasulnya yang dipanggil ilmu nakli. Keduanya, ilmu yang dihasilkan oleh usaha manusia yang dipanggil ilmu akli dan kasbi. Ilmu yang ditazilkan bersifat benar secara mutlak, manakala ilmu manusia pula kebenarannya bersifat relatif kerana diperolehi daripada akal dan panca indera sama ada menerusi pengalaman maupun intuisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Balkis Sahfia binti Mazizan, nombor matrik 070249, dan sekarang saya akan membahaskan tentang LDK 5, iaitu manfaat pendidikan dengan roh yang bakal diperolehi. Yang pertama, individu akan dapat memperkukuhkan kepercayaan kepada agama dengan menghargai dan mensyukuri pemberian pencipta, memupuk dan membina disiplin diri ke arah membentuk akhlak mulia. Selain itu, individu juga dapat mencurahkan ilmu berdasarkan iman dan bukan sahaja berdasarkan logik semata-mata. Contohnya, individu akan memastikan kesahihan sesuatu perkara berdasarkan Al-Quran dan hadis. Akhir sekali, individu akan mencegah perkara mungkar kerana ia merupakan perkara yang kecil dan dilaknat Allah yang akan meruntuhkan akhlak mulia seseorang. Konklusinya, manfaat pendidikan dengan roh ini dapat membangunkan kesedaran diri sebagai titik tolak kepada pembangunan spiritual. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurdina Farzana binti Abdullah, nombor matriks 070001. Pada hari ini saya akan berhujah tentang langkah-langkah mengekalkan pendidikan dengan roh. Antara langkah-langkah mengekalkan pendidikan dengan roh ialah mengelilingi diri dengan orang yang baik. Hal ini kerana apabila dikelilingi dengan orang-orang yang baik, sudah semestinya kita dapat mencontohi kebaikannya dan dapat mencegah diri dari melakukan perbuatan yang mungkar. Apabila diri kita dikelilingi dengan orang yang baik, kita akan dapat hidup dalam persekitaran yang positif. Contoh, mereka akan membantu kita mencari jalan keluar ketika kita ditimpa musibah. Hal ini kerana mereka mengambil berat tentang kita dan tidak akan membiarkan kita tergapai-gapai sendirian. Dikelilingi dengan orang yang baik juga dapat meningkatkan semangat kita membuat sesuatu perkara yang baik bersama-sama. Jika kita hidup dalam persekitaran yang negatif, maka kita mudah terdorong untuk melakukan perkara yang tidak baik. Kejayaan dan kegagalan seseorang dapat dilihat melalui dengan siapa mereka bergaul, dengan siapa mereka berguru dan bagaimana hubungan mereka dengan keluarga. Oleh itu, mengelilingi diri dengan orang yang baik amat memberi kesan pada diri seseorang.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Anis Akila binti Azizi, nombor matrik 070503. Langkah bagi mengekalkan pendidikan dengan roh yang seterusnya ialah kita perlulah sentiasa berusaha untuk menambahkan ilmu pengetahuan tanpa meletakkan sebarang batasan. Sebagai hamba Allah, setiap hari kita akan mempelajari ilmu baharu dalam pelbagai bidang melalui cara yang formal ataupun tidak formal. Ilmu-ilmu ini boleh dikategorikan sebagai ilmu kepimpinan, ilmu komunikasi dan juga melalui aktiviti-aktiviti harian kita. Oleh itu, kita perlulah berusaha dan berfikiran terbuka untuk mempelajari ilmu baharu setiap hari tanpa meletakkan sebarang batasan melalui satu tahap pendidikan sahaja. Seperti terdapat individu yang berfikir untuk belajar hanya pada tahap pendidikan ijazah sarjana muda sahaja. Tanpa mereka sedari, setiap hari yang mereka lalui, mereka juga mempelajari ilmu-ilmu yang baharu. Seperti yang diriwayatkan oleh hadis daripada Ibnu Majah yang bermaksud mencari ilmu adalah kewajipan bagi setiap Muslim dan siapa yang menanamkan ilmu kepada yang tidak layak seperti yang meletakkan kalung bermata, mutiara dan emas di sekitar leher haiwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Ain Atifah binti Muhammad Sayuti, nombor matrik 070151. Seterusnya, pengulasan mengenai penetapan pendidikan dengan roh melalui PDP. Pelajar hendaklah memberi tumpuan penuh kepada tenaga pengajar semasa menuntut ilmu. Hal ini kerana bukan sahaja kita mendapat keberkatan ilmu kerana bersungguh-sungguh, malahan kita dapat membina kepribadian yang cemerlang serta memperoleh jiwa yang luhur. Selain itu, pelajar hendaklah menuntut ilmu yang benar agar jiwa kita dapat memperoleh bekalan yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, mendalami ilmu fiqh. Maka ilmu tersebut dapat memenuhi jiwa kita yang kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wafin Serina binti Roslan, nombor matrik 069619 akan menyambung tentang isi seterusnya. Di samping itu, tenaga pelajar juga perlu mendidik menggunakan bahan yang menarik. Ini agar penerapan pendidikan dengan roh dalam PDP dapat dilaksanakan dengan berkesan. Akhir sekali, pelajar juga boleh menggunakan tokoh-tokoh yang sahih untuk dijadikan sebagai rujukan serta teladan. Ini sekaligus dapat menjadikan pelajaran mengenai roh dalam PDP tidak tersesat. Bak kata peribahasa, malu bertanya, sesat jalan. Sekian sahajalah daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.